Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Dalam video ini kita akan sediakan borang yang seterusnya, iaitu borang penerimaan tunai. Okey, kalau kita lihat di dalam sistem yang telah siap, kita ada dalam pemprosesan urus niaga kita ada cash receipt, iaitu kita ada borang seperti ini, di mana di sinilah kita memproses pembayaran daripada pelanggan kita. Antara perkara-perkara yang khusus yang ada di dalam borang ini ialah dia ada satu ruangan yang menyatakan balance due, iaitu berapakah baki hutang yang ada oleh pelanggan ini sebelum kita memproses pembayaran. Dan juga di dalam ruangan tengah ini ia menenaraikan pembayaran-pembayaran yang kita pernah terima daripada pelanggan ini. Dan juga kita ada satu lagi, iaitu kita ada update balance due. Tujuan butang ini ialah apabila kita memproses satu-satu pembayaran, kita akan klik update button, update balance due, dan balance due di sini akan dikemaskinikan di dalam skrin ini juga. Okey. Jadi untuk kita sediakan borang ini, pertamanya kita perlu wujudkan relationship untuk kesemua jadual-jadual yang berkaitan dengan cash receipt. Jadi seperti biasa kita akan pergi pada database tools dan kita akan pergi pada relationships. Okey, kalau kita lihat di relationship sekarang ini, kita ada kesemua jadual-jadual yang berkaitan dengan urus niaga sale order dan urus niaga sale. Jadi sekarang kita akan sediakan ataupun kita akan wujudkan relationship untuk cash receipt. Jadi kita akan klik show table, kemudian kita pilihlah semua jadual-jadual yang berkaitan dengan cash receipt. Pertamanya ialah kita ada cash receipt table. Okey, kita double klik. Okey, dia akan pergi di sini. Kemudian dia melibatkan cash account, jadi kita double klik cash account. Okey. Okey, jadi itu sahaja, kita close. Okey, sekarang kita pun wujudkan. Okey, kita buatkan link. Jadi biasanya cash receipt berlaku selepas sale, jadi kita bawa di bawah ini. Dan cash account table, cash account merupakan satu resource, jadi kita letakkan di bawah ini, di bawah inventory. Okey. Okey. Kemudian kita laksanakan linknya, relationship, iaitu cash account ID di cash account table bersama-sama dengan cash receipt, cash account ID di cash receipt table. Jadi kita drag sahaja seperti biasa, dan kita enforce referential integrity, dan kita cascade update related fields, kita klik create. Selepas itu kita linkkan jadual cash receipt dengan customer, begitu juga dengan employee, kerana cash receipt kita akan melibatkan customer dan akan melibatkan employee. Okey, jadi kita customer ID, kita drag daripada customer table ke cash receipt table. Kemudian daripada employee ID, kita drag ke sini. Okey. Jadi kita pun close dan kita save. Seterusnya kita perlu buat beberapa query supaya kita boleh dapatkan balance due bagi
satu-satu pelanggan, customer. Okey, untuk kita secara umumnya untuk kita kira balance due, ada beberapa perkara kita perlu buat. Pertamanya, kita perlu buat query untuk mengira berapakah jumlah amount bagi setiap invoice pelanggan tersebut. Itu ialah query pertama. Query kedua ialah menjumlahkan kesemua amount bagi kesemua invoice pelanggan yang sama. Okey, jadi kita ada dua query utama yang kita perlu lakukan. Okey, jadi kita pergi kembali kepada database kita dan kita akan buat query yang pertama, iaitu kita ingin mengira amount bagi invoice bagi satu-satu pelanggan. Okey, query yang pertama, mungkin saya cakap kurang tepat. Query yang pertama sebenarnya kita ingin kira berapakah jumlah pembayaran yang diterima untuk setiap invoice, dan bukan amount invoice tersebut tetapi jumlah penerimaan daripada invoice. Okey, jadi itu kita akan kita klik button create, kita klik query design dan kita pilih cash receipts table. Okey, show table ni kita double klik cash receipt. Kita close. Selepas itu kita kita ingin senaraikan semua invoice. Jadi kita bawa invoice di sini, invoice ID, dan kita ingin mengira cash. Kita ingin menunjukkan cash receipt amount. Okey, dan kita ingin jumlahkan. Okey, kita ingin jumlahkan berapa payment yang kita terima daripada pelanggan tersebut. Jadi kita akan jumlahkan cash receipt amount. Jadi kita klik totals. Jadi kita ada total di sini, dan kita klik di sini untuk kita dapatkan sum, iaitu kita nak jumlahkan ke semua cash receipt amount. Okey. Selepas itu kita pergi kepada kita pergi pada property sheet, dan kita type pada caption. Kita type pada caption untuk menggambarkan bahawa ini ialah penerimaan yang kita terima, jumlah penerimaan yang kita terima daripada pelanggan tersebut. Jadi kita typekan prior receipt. Dan kita kita save query ini sebagai sum of cash receipts by invoice. Okey, kalau kita cuba run, kita akan dapat senarai invoice dan berapa payment yang kita terima untuk invoice berkenaan. Okey, query yang kedua yang kita perlu lakukan ialah query untuk kita mengira perbezaan antara jualan yang kita telah buat bagi satu-satu pelanggan dengan jumlah pembayaran yang kita telah terima daripada pelanggan tersebut. Kalau anda recall tadi, query yang pertama kita baru sahaja lakukan query untuk mengira jumlah penerimaan yang kita terima dari berdasarkan invoice. Kali ini kita akan lakukan satu query untuk mengira perbezaan antara jumlah jualan dilakukan kepada satu-satu pelanggan
dengan penerimaan yang kita terima daripadanya. Okey, jadi kita pergi pada kita klik query design. Kemudian kerana kita ingin maklumat jualan, maka kita klik sale, dan juga kita akan bandingkan dengan jumlah penerimaan yang kita terima. Oleh itu kita pilih query sum of cash receipts by invoice yang kita baru buat tadi. Okey, kita klik close. Okey, sekarang kita lihat invoice ID kedua-dua ni dia ada perkaitan. Okey, dia telah lakukan link antara invoice ID sale table dengan query sum of cash receipt by invoice. Jadi kita double klik di link ini dan kita pilih yang kedua, iaitu include all records from sale table and only those records from query of a sum of cash receipts by invoice where the joint fees are equal. Ini untuk menyatakan bahawa dalam query ini dia akan menaraikan semua sale, tak kira sale tersebut ada link dengan penerimaan atau tidak. Okey. Selepas itu kita pilih attribute yang diperlukan, iaitu invoice ID, sale amount dan customer ID, dan juga itu datang daripada sale table. Kemudian daripada query ini kita inginkan sum of cash receipt amount. Okey, kita pun save query ini sebagai balance due from customer query. Selepas itu kita akan sediakan satu kolom ataupun satu data yang mana kita buat pengiraan yang membezakan antara jumlah sale amount yang kita terima bagi satu customer dengan jumlah penerimaan yang kita terima daripada customer tersebut. Jadi kita klik pada medan yang kosong, kemudian kita klik builder untuk kita buatkan formula. Jadi formulanya seperti yang saya type ni. Okey, jadi balance due adalah sales amount ditolak dengan satu formula yang dinamakan null to zero, NZ sum of cash receipt amount, comma sifar tutup. Baik, yang ni kita EXPR ni kita delete. Okey, jadi apa yang berlaku di dalam formula ini ialah kita akan tolakkan sale amount untuk satu-satu customer. Kita akan tolak dengan jumlah yang kita terima daripada customer tersebut. Kita gunakan formula NZ. NZ ini ialah null to zero. Tujuannya ialah kita ingin ubah value null ni ialah tiada apa-apa, kita akan tukar kepada zero supaya kita boleh buat pengiraan. Apabila query sum of cash receipt amount ni dijalankan dan sistem mendapati bahawa tidak ada penerimaan diterima dari satu pelanggan, maka dia akan return value null. Jadi value null tidak boleh dibuat pengiraan. Jadi apa yang formula NZ ni buat, ditukar daripada null kepada zero. Jadi apabila ditukar pada zero, kalau ada sales amount tetapi tidak ada cash receipt amount, maka penolakan tu masih boleh dibuat kerana sesuatu amount boleh ditolak dengan sifar. Okey, jadi kita pun klik OK di sini. Okey, untuk arahan seterusnya kita akan ceritakan dalam video seterusnya.